Kontrak projek LCS diberikan oleh kerajaan kepada syarikat BNS secara runtingan terus. Kerajaan telah membayar sejumlah 6.083 bilion ringgit untuk projek LCS, namun tiada sebuah kapal LCS pun yang telah pun disiapkan. Boston Naval Shipyard (BNS) hari ini menunjukkan 5 kapal tempur pesisir LCS yang kini dalam pembinaan, dengan kapal pertama telah siap 60%. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif BNS Azhar Jumaat, kerja pembinaan ke atas ke-5 LCS yang ditempatkan di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut itu masih berjalan. Menurut Azhar, kapal pertama atau LCS-1 telah menunjukkan perkembangan sehingga 60%, LCS-2 mencapai 48%, LCS-3 43%, LCS-4 36% dan LCS-5 22%. Beliau berkata demikian dalam sesi taklimat dan lawatan tapak ke pembinaan LCS oleh BNS di TLDM Lumut hari ini. Dalam lawatan sekitar 2 jam itu, seramai 48 media pelbagai agensi dibawa melihat sendiri perkembangan 5 LCS yang kini dalam proses pembinaan. Kumpulan media juga dibawa meninjau 3 gudang simpanan kapal BNS yang menempatkan perkakasan berkaitan projek LCS. Menurut Azhar, peralatan bagi projek perolehan LCS bernilai 1.7 bilion ringgit dalam simpanan gudang BNS itu masih boleh beroperasi untuk tempoh 25 tahun lagi. Jaminan itu diberikan pengilang peralatan asal OEM, terutama yang berkaitan peralatan kritikal, kawalan misi dan tempur. Isu kapal LCS ganti skandal 1MDB di PRU 15. Pakatan Harapan sudah mendapat peluru baru menjelang pilihan raya umum PRU ke-15 apabila isu kapal perang LCS kini pula didendangkan. Laporan PAC hanya diceritakan sebahagian manakala sebahagian yang lain tidak pula didedahkan. 10 pucuk surat bekas Panglima ATM mengenai dispute pemilihan model kapal perang pula dipusingkan fakta kononnya sebagai surat teguran kepada kerajaan yang tidak dihiraukan. Majlis Perasmian dan Penamaan Kapal yang dihadiri oleh Sultan Perak dulu juga dikatakan menipu baginda, sedangkan ia sememangnya majlis biasa yang turut pernah dihadiri oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan semasa mereka memerintah. Paling jelik, kapal yang belum siap pula ditohmahkan sebagai halimunan, sedangkan kita semua ketahui yang projek Terowong Ajaib Lim Guan Eng adalah terlebih halimunan berbanding kapal LCS. Inilah kuasa naratif dan propaganda yang akan dimainkan oleh Pakatan Harapan selagi boleh, dan dalam masa yang sama UMNO Barisan Nasional akan terus membuang masa untuk menangkis propaganda dan fitnah sebegini sehinggalah malam-malam terakhir PRU 15 kelak. Oleh kerana itulah, lagi lambat pilihan raya diadakan maka ia akan memberi lebih banyak peluang dan ruang untuk Pakatan Harapan memainkan pelbagai propaganda termasuk LCS, yang seumpama skandal 1MDB pada PRU 14 yang lepas. Bekas Perdana Menterinya disiasat, namun penglibatan Hakim dan Gubernur BNM secara terus langsung tidak diketahui sehingga kini. Sedangkan, sesiapa sahaja jika terlibat, wajar dihadapkan ke muka pengadilan. Sama seperti isu LCS, sesiapa sahaja yang terlibat, sama ada pemimpin UMNO, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional ataupun pejuang, jika didapati terlibat maka jangan ada sesiapa pun yang didiamkan, seperti yang terjadi dalam isu Hakim dan Gubernur BNM. Jangan pula ambil pendekatan pengecut seperti Pakatan Harapan dulu yang mana mereka terus bubuhkan kes Banglau Lim Guan Eng yang jelas memeranjatkan semua pihak termasuklah SPRM sendiri. Jelas, Pakatan Harapan selama ini hanya berretorik dalam menegakkan hukum dan membangkang apa sahaja walaupun banyak perkara yang menguntungkan rakyat. Namun, apabila mereka diberi peluang untuk memerintah, masa 22 bulan itu hanya digunakan untuk membunuh musuh-musuh politik mereka. Pendakwaan digunakan semahunya untuk menganiaya dan membuli seteru politik. Dalam masa yang sama Pakatan Harapan juga gagal membangunkan dan memulihkan negara seperti yang dicanang berdegar-degar selama ini. Kesimpulannya, peluru LCS yang diperolehi oleh Pakatan Harapan ini sebenarnya semata-mata untuk mengelirukan rakyat dan penyokong-penyokongnya sendiri agar terus berprasangka dan melihat kebrobrokan pihak lain demi melindungi kegagalan mereka sendiri selama 22 bulan memerintah. Apa sahaja yang menguntungkan mereka akan dimainkan, dengan harapan besar agar rakyat akan terus dikelirukan. Maka, terpulanglah kepada rakyat dan pengundi-pengundi kelak untuk membuat keputusan untuk mengundi siapa dan parti mana di PRU 15 kelak.
pelbagai maklumat hari ini tidak lagi dirahsiakan, malah semua pihak kini mempunyai akses terhadap maklumat-maklumat penting yang tersedia di alam maya. Daripada surat-surat penting dan minit mesyuarat juga sudah banyak yang terdedah. Hatta perjanjian Perdana Menteri Perikatan Nasional juga pun boleh bocor dan tular, begitu juga seperti niat jahat segelintir pemimpin PAS melalui dokumen paslik. Sama ada dibongkarkan ataupun ia sudah menjadi maklumat awam, dunia maklumat kini tidak lagi mempunyai sempadan. Rakyat masih tertanya-tanya, apakah motif sebenarnya Pakatan Harapan menangguhkan pembinaan LCS semasa mereka menjadi kerajaan 22 bulan. Sekiranya, seperti alasan Mat Sabu yang kononnya mahu buat siasatan, maka mana hasil laporan siasatan tersebut? Sekiranya alasan Pakatan Harapan kerana mahu memastikan projek tersebut tiada campur tangan pihak berkepentingan, maka kenapa semasa Pakatan Harapan memerintah mereka membuat pelantikan politik dalam Boston? Sekiranya Pakatan Harapan tidak menemui apa-apa masalah dalam pembinaan LCS tersebut, kenapa projek tertangguh sebegitu lama dan menyebabkan kerugian akibat peningkatan kos? Mat Sabu selaku Menteri Pertahanan dan Liu Chin Tong selaku Timbalan Menteri Pertahanan harus memberikan penjelasan alasan sebenar di sebalik kelewatan pembinaan LCS yang telah diarahkan agar ditangguhkan. Dan pastinya mereka berdua sebenarnya harus dipertanggungjawabkan atas isu kelewatan tersebut, bukan mencari alasan dangkal untuk melepaskan diri masing-masing. Justru, semoga tidak ada lagi pengundi-pengundi yang dulu sengaja bereksperimen di PRU14 yang lepas tanpa meneliti fakta dan butiran setiap perkara yang dihadapkan di depan mata. Jangan beremosi dan hanya percaya bulat-bulat apabila ia diberitakan oleh individu atau pihak yang kita sokong, tetapi simaklah dahulu apa yang dibawanya. Mungkin kita terlihat talik, namun ia sebenarnya pula. Jika kita mahu undang-undang itu adil dan terlihat adil, kita selaku rakyat juga perlulah bersikap adil dan terlihat adil.